للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita menyambung mudzakarah ilmu hadis 40 peristiwa akhir zaman, muka surat yang ke-6 kalau kitab saya lah tuan-tuan, iaitu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Subuh hari itu kita memperbahaskan hadis yang ke-5. Jadi hari ini hadis yang ke-6. Tajuk dia golongan anti hadis. Golongan anti hadis. Anil Miqdam ibni Ma'adi Karbi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Rawahu Abu Daud. Daripada Miqdam bin Ma'adi Karbi berkata, radhiyallahu an berkata, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang laki-laki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku, maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah, iaitu Al-Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan kami haramkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Abi Daud. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan, hadis ni ringkas, simple je. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi namanya Al-Miqdam bin Ma'adi Karb. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia pun bunyi pelik sikit. Tapi itu nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun nama dia pelik sekalipun, kedudukan dia ada sahabat. Dulu saya sebut tuan-tuan, bila seorang itu kedudukan dia adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh nak mengkritik dia. Tak boleh. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Nabi sendiri pernah sebut dalam hadisnya, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kamu menghina sahabat-sahabatku. Ashabi kan nujum, kata Nabi, sahabat aku ni macam bintang yang bergelapan. Maknanya sahabat Nabi ni menjadi panduan, ya, panduan. Kalau Nabi itu umpama bulan, ya, sahabat umpama bintang bergelapan. Jadi kalau Nabi itu menerangi alam, ya, dengan cahayanya, sahabat Nabi ni umpama bintang. Kenapa umpama bintang, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok orang ahli astronomi kaji bintang, dia nak pergi mana ikut panduan bintang, kan? Macam-macam lah. Nak tengok Aero Kaabah, nak tengok apa semua, dia tengok bintang. Artinya apa? Bintang tu jadi panduan. Jadi Nabi ni mengumpamakan sahabat macam bintang. Sahabat ni boleh jadikan panduan.
Selepas Nabi, maka sahabatlah yang dijadikan panduan oleh kita. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, bila cerita pasal sahabat Nabi SAW, maka kita kena bersikap hati-hati. Kita tak boleh celupa tak boleh celupa. Contoh, ini contohlah tuan-tuan. Kalau kita baca dalam sejarah, berlaku peperangan antara sahabat dengan sahabat. Berlaku. Contoh peperangan itu, ni yang saya sebutkan bahawa kita ni kena hati-hati bila cerita pasal sahabat Nabi. Kalau kita sama kita ni, ceritanya hak lain. Tapi sahabat Nabi ceritanya nak kena hati-hati. Contoh, cerita sahabat Nabi pernah sahabat dengan sahabat ni perang. Siapa dia? Sayyidatina Aisyah lawan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Aisyah? Isteri Nabi. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Nabi. Sepupu dia, menantu dia juga. Perang apa jadi dia berperang? Perang Jamal dia panggil. Perang unta. Berlaku antara Aisyah dengan Ali. Sahabat ketiga itu dalam menanggapi perang ini pecah kepada 3 kelompok. Sahabat dalam menanggapi perang ini pecah pada 3 kelompok. Satu kelompok ikut Sayyidina Aisyah, satu kelompok ikut Sayyidina Ali, satu kelompok tawakuf. Maksud tawakuf, tak ikut Aisyah, tak ikut Ali. Sebab benda ni dah dibagihin oleh Nabi SAW. Jadi bila berlaku perang tersebut, Nabi dah bagihin awal memang akan ada berlaku peristiwa tersebut. Cuma Nabi bagihin begini. Dia kata, kamu kena cari di mana Uwais Al-Qarni berada ketika itu. Tu. Lagi pelik tuan-tuan. Kenapa pelik? Uwais Al-Qarni ni pula bukan sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi. Nabi bagihin, kalau berlaku peperangan di kalangan sahabat aku, engkau kena cari Uwais Al-Qarni ni duduk mana. Tu. Bila kita baca sejarah Uwais Al-Qarni ni, dia bukan sahabat Nabi SAW. Walaupun dia memang sezaman dengan Nabi. Dia tu orang Yaman, maka dia memang ada niat nak jumpa Nabi SAW ketika Nabi hidup. Dan memang dia buat. Dia pergi rumah Nabi SAW ketika itu jumpa dengan Aisyah. Tetapi masa dia sampai, Nabi pergi perang. Jadi tak sempat jumpa Nabi. Cuma Nabi balik perang tu, Nabi tanya Aisyah. Dia kata, ada orang cari aku? Dia kata, ya. Orang dia cerita begini. Begitu. Maka Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dia kata, kalau kau jumpa orang ni, jumpa yang nama orang Uwais Al-Qarni, kalau jumpa ciri-ciri sekian. Disebut tuan-tuan dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin. Uwais Al-Qarni ni duduk mana, ciri nak kenal dia macam mana, nama tempat tu di mana, disebut semua dalam hadis Nabi SAW. Cuma Nabi pesan, kalau jumpa dengan dia, minta doa dengan dia. Maknanya apa? Umar dan Ali diarahkan oleh Nabi, kalau jumpa dengan dia, minta doa dengan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Istimewanya dia daripada sudut pandangan Nabi. Dia tu bukan sahabat. Dia tak pernah jumpa Nabi. Ada niat nak jumpa Nabi, tapi tak jumpa. Dan sampai mati, sampai Nabi meninggal, dia tak jumpa dengan Nabi. Tapi Nabi arahkan sahabat pergi jumpa dia, minta doa dengan dia. Maknanya dia tu tinggi darjatnya. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa dia Uwais Al-Qarni? Ma'rufun fis sama'i wa majhulun fil ardi. Tu dikenali gitulah. Ma'rufun fis sama'i wa majhulun fil ardi. Maknanya orang langit kenal dia, orang bumi tak kenal dia. Uwais Al-Qarni ni orang langit kenal dia. Dia terkenal di langit, namanya masyhur di langit. Tetapi dekat bumi orang tak kenal dia. Tapi Nabi SAW pernah berhihin. Dia kata, kalau berlaku pertalagahan di kalangan sahabatku, kau cari Uwais Al-Qarni ni duduk belah mana. Duduk belah mana. Maka dalam sejarah Islam, Uwais Al-Qarni ni duduk belah Sayyidina Ali. Dia duduk belah Sayyidina Ali. Berlakulah perang Jamal. Tetapi sahabat jadi 3. Kan? Sahabat jadi 3.
Jadi 3 tu macam mana? Satu ikut belah Aisyah, satu ikut belah Ali, satu tawakuf. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, kita tak boleh hina sahabat Nabi, kan? Kalau tuan-tuan baca sejarah tu, tuan-tuan ada ruang untuk kata sahabat, betul tak? Ada ruang tu. Mana ruang dia? Nabi SAW pernah buat statement, kata kalau perang, kau tengok Uwais Al-Qarni kat mana, kan? Artinya sahabat yang tawakuf tu, kalau ikut zahirnya, seolah-olah dia tak ikut hadis Nabi. Hadis tu jelas, tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada dah. Ada hadis tu, siap riwayat. Tu seolah-olah sahabat tak ikut kenyataan daripada Nabi. Di sinilah tuan-tuan ulama bahas mengikut ahli sunnah wal jamaah. Dia kata kita tak boleh petikai. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat Nabi tadi tu, walaupun dia ikut Aisyah, walaupun dia ikut Ali, walaupun dia tawakuf, masing-masing beristihad dengan istihad masing-masing. Mereka beristihad. Yang ikut Aisyah istihad ada, yang ikut Ali pun istihad, yang tak ikut mana-mana pun istihad. Maka mereka itu sedang beramal dengan hadis Nabi, iaitu idza istahadal mustahidu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apa dia? Bila seorang ahli ijtihad itu berijtihad, betul ijtihadnya, dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala. Artinya mereka itu semua yang ikut Aisyah, ikut Ali, yang tawakuf, tak lagi kategori dosa. Tidak termasuk kategori dosa, masih lagi dalam kategori ijtihad. Maknanya kalau betul dapat 2 pahala, kalau satu dapat 1, kalau salah dapat 1 pahala, masih lagi dalam ruang lingkup yang betul. Jadi oleh kerana mereka itu, iaitu sahabat Nabi, dalam ruang lingkup yang betul, kita nak kata dia tu, nak baca sejarah dia tu, hati-hati, kan? Silap-silap kita pula berdosa. Silap-silap kita pula berdosa. Sebab itulah tuan-tuan, kita mengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang tuan-tuan boleh tengok dalam kitab akidah. Dia kata tasajur bainas sahabah, perselisihan di antara sahabat ni, apa dia kata? Tawakuf kita. Mana tak payah kita panjang. Itu dah berlalu, dah lama berlalu antara mereka. Bahkan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad ikut jejak langkah mana yang diperintahkan oleh Nabi, selamat. Boleh faham tuan? Itu di antara sahabat. Sebab kita akan baca hadis ni, hadis yang baru kita baca tadi, Nabi pernah bagi hint juga dalam hadis ni. Dia kata nanti satu masa akan sampai satu masa di mana orang ni bila berhujah, dia tolak hadis Nabi, dia hanya pakai Quran. Dia tolak hadis Nabi, dia pakai Al-Quran. Itu kata Nabi SAW. Tuan-tuan kena faham, tadi saya bawa cerita tadi, sahabat tadi bukan dia tak amal hadis Nabi, dia berijtihad. Bermakna berijtihad pun dia beramal dengan hadis Nabi. Jadi yang disebut oleh Nabi pada hari ini, yang baru kita baca tadi tuan-tuan, dia kata nanti akan ada orang, bila dia datang, kita tanya dia, ni hadis Nabi kata, kan? Kita tanya dia, ni hadis Nabi kata. Maka dia jawab, bainana wa bainakum kitabullah. Dia kata antara kau dengan aku nak bercakap ni Quran aja, hadis tolak tepi. Apa yang halal, Quran kata halal, kita kata halal. Quran kata haram, kita kata haram. Hadis tolak tepi. Jadi tuan-tuan, soalan timbul kat kita, ada tak orang ni hari ni? Ada yang dia tak terima hadis Nabi SAW, terima Quran aja? Ada. Ada tuan-tuan. Bukan dekat Arab, bukan orang putih kat Malaysia. Mati dah orang tu. Bukan orang biasa. Title Doktor Falsafah. Kan? Tuan-tuan pun kenal. Tu dekat Malaysia tu berlaku. Dekat Malaysia mempertikai akan hadis Bukhari. Mempertikai akan hadis Bukhari. Siapalah kita nak pertikai Imam Bukhari? Kan? Kita belajar pun tak ke mana, belajar pun tak sampai habis hadis-hadis yang disebut oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan kalau tengok Imam Bukhari itu sendiri, Imam Bukhari dia bergelar Al-Hakim. Maknanya ngapal hadis lebih pada 500,000 hadis. Ngapal hadis lebih 500,000. Al-Hakim, dia ada gelaran Al-Hakim, Al-Hafiz dalam bab Al-Muhaddisin. Ni hadis. Quran lain. Kita ni tuan-tuan bila kata hafiz, ngapal Quran. Dah. Kalau ikut ahli hadis, Al-Hafiz ni orang yang hafal hadis. Muhaddisin tu orang menghafal 1,000 hadis, 100,000 hadis ke atas, kan? Al-Hafiz tu 300,000 ke atas.
Al-Hakim tu 500,000 ke atas, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis. Jadi artinya tuan-tuan, bab hadis dengan bab Al-Quran berbeza, kan? Cuma nak sebutkan bahawa Imam Bukhari dia hafal 500,000 hadis siap dengan sanad. Disaring hadis tu, disaring, mana ditengok matanya yang berulang, ditengok sanadnya. Maka mengikut riwayat tinggal 16,000. Tinggal 16,000. Daripada 16,000 disaring, saring, tinggal berapa? Tinggal 7,297, kalau tak siap saya tuan-tuan, 7,297. Maka saring lagi. Imam Ibnu Abi Jamrah datang lepas tu. Lepas pada itu Imam Ibnu Abi Jamrah datang. Daripada 7,297 tadi tu, saring lagi, diambil pula, dikecilkan lagi tuan-tuan. Maknanya untuk mudah orang baca, diambil 294 hadis, diletakkan dalam bukunya, iaitu Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Daripada Sahih Bukhari yang banyak tu, 294 jadi habis, diambil oleh Imam Ibnu Abi Jamrah. Dalam kitabnya dipanggil Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, daripada Sahih Bukhari. Daripada banyak-banyak, saring, kecil lagi. Daripada tu saring lagi. Maka dalam buku Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah 294. Kalau tuan-tuan belajar dalam kitab Sunan Abi Jamrah, 294 hadis sahaja. Tapi bukan bermakna hadis lain tak sahih. Sebab selain Sahih Bukhari, dia ada Sahih Muslim. Dia ada hadis Sahih Muslim. Maka hadis-hadis itu dibukukan. Dibukukan mudah untuk kita baca dan mengkaji. Baca dan mengkaji. Cuma nak sebutkan tuan-tuan ya, Imam Bukhari ni nak sebutkan, orang ni kadang-kadang boleh dia dah alim, kadang-kadang Quran hadis pun ditolak. Ni yang disebut oleh Nabi. Dia terima Quran, dia tolak hadis. Tu. Jadi Imam Al-Qastolani dalam kitab Jawahirul Bukhari kata, dia cerita tentang Imam Bukhari, perawi hadis ni. Perawi hadis Imam Bukhari ni, kalau dia nak tulis hadis ni, Imam Bukhari, bukan Haji Bukhari, Imam Bukhari, dia nak tulis hadis ni, dia mesti mandi dulu. Mandi dulu. Lepas mandi, sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Lepas sembahyang sunat 2 rakaat, sebelum dia tulis tu, dia akan kata, inni ja'altuhu baini wa bainallahi hujjah. Dia cakap dulu tu, aku jadikan apa aku tulis antara aku dengan Allah Ta'ala tu hujjah. Tuan-tuan, cakap macam tu bukan cakap main-main. Inni ja'altu baini wa bainallahi hujjah. Aku jadikan antara aku, benda yang aku tulis ni, antara aku dengan Allah Ta'ala hujjah. Maknanya tuan-tuan, Imam Bukhari berani bertanggungjawab nanti bila di padang mahsyar, di akhir akhirat. Kalau Allah tanya, ni hadis ni kau riwayatkan ni betul tak betul? Dia boleh jawab. Aku ambil hadis ni sanadnya daripada sekian sampai kepada Nabi. Dia boleh cerita orang ni yang ambil ni orangnya begini. Dan dia boleh kategorikan hadis yang dia cakap tu hadis sahih. Sampai macam tu. Kita tak macam tu tuan-tuan. Kena 2-3 kali dengar, lepas tu orang lain sampaikan, confirm yang lain tu tambah. Kan? Ni Imam Bukhari. Sejarah Imam Bukhari dia buta tuan-tuan, celik balik. Sejarah Imam Bukhari dia buta. Tok guru dia 1000 lebih. 1000 lebih tok guru Imam Al-Bukhari. Bukan calon-calon orang. Tiba-tiba kita hari ni nak kritik siapa Imam Bukhari. Ada kitab-kitab tuan-tuan yang ditulis oleh orang-orang barat yang cuba nak mengkritik Imam Al-Bukhari. Sebab Imam Bukhari ni dah pernah dites, dan benda tu ditulis, dibukukan, diriwayatkan. Dah pernah dites Imam Bukhari ni masa hayat hidup dia. Orang kata dia tu memang ahli hadis, maka dihantar 10 orang jumpa Imam Bukhari. Setiap seorang hafal 10 hadis.
Tetapi setiap hadis tu dibolak-balikkan matan dan juga dia punya sanad. 10 orang pergi jumpa Imam Bukhari, test Imam Bukhari hebat tak hebat. Setiap seorang 10 hadis. Setiap hadis tu dibolak-balikkan matan dan juga sanad. Sanad diterbalikkan, riwayat apa, matanya pun diterbalik-terbalikkan. Kan? Maka 10 orang datang jumpa Imam Bukhari. Satu-satu datang. Seorang datang tanya soalan, aku nak kau pastikan hadis ni sahih ke tidak sahih. Dibaca 10-10. Baca Imam Bukhari dengar. Kan? Lepas tu datang lagi, baca 10 lagi, bolak-balikkan sanad dan juga matan dia. Datang lagi sampai habis 10. Ditanya, apa pandangan kau terhadap hadis yang disebutkan? Nabi kata apa? Apa Imam Bukhari kata apa? Aku tak tahu. Bayang tuan-tuan dia kata aku tak tahu. Bila Imam Bukhari kata tak tahu, 10-10 dia kata macam mana aku dengar kau ni seorang imam muhaddisin, ahli hadis, tiba-tiba kami bacakan hadis kau boleh tak tahu? Tuan-tuan, Imam Bukhari jawab, dia kata, aku tak tahu hadis yang kau baca tu, tetapi hadis yang kau baca ni sebenarnya hadis ni begini-begini. Dia betulkan balik sanad dia, dia betulkan balik matan dia. Orang pusing-pusing dia boleh betulkan balik, tuan-tuan. Tu yang kau baca tu aku memang tak tahu, tapi yang betulnya begini, matanya begini, sanadnya begini. Engkau cakap ni nombor 2, macam ni. Tuan-tuan, hebat tak hebat? Orang pusingkan hadis dia boleh betulkan balik. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang pergi kenduri, kan? Orang tu baru balik Mesir, dia pun berdoa. Doa bukan bahasa Arab, dia cuma cakap Arab pandai. Dia sebut cicak lipas dalam doa dia. Tuan-tuan pun tak kerti bahasa Arab pun amin begitu. Kan? Tu penting tu. Benda yang bahasa Arab ni kita penting sebab nak tahu benda tu betul tak? Tak betul. Itu Imam Bukhari. Kan Imam Bukhari. Sebab tu hadis yang dikatakan hadis yang paling sahih selepas Quran ialah hadis Bukhari dengan Muslim. Tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengkaji hadis, tanyalah, mungkin ada anak-anak yang belajar hadis, pergi ke Madinah ke, pergi ke Pakistan ke, pergi ke India, kat Diobandi, kan, belajar hadis, ataupun pergi Afrika belajar hadis. Ditanya, kalau yang jenis belajar Sunan Sittah, yang habis Sunan Sittah tu dipanggil Maulana terus, kan? Bukan senang. Kalau macam kita ni tuan-tuan hak belajar ni, tak berapa nak kena. Tak berapa nak kena. Kalau kita ni saya tuan-tuan ada satu sahabat tu, dia pergi belajar dekat Pakistan. Belajar kat Pakistan, kebetulan masa dia belajar tu musim sejuk. Musim sejuk. Dalam musim sejuk ni biasanya dia kata kalau pakai baju paling kurang 3 lapis. 3 lapis. Baju dalam, baju jubah, baju luar lagi 3 lapis. Kena dengan dia punya shawl, tuan-tuan. Shawl Pakistan ni tuan-tuan boleh buat selimut. Bukan macam ni. Shawl Pakistan ni dia boleh buat selimut besar dia, kan? Jadi tuan-tuan, sahabat saya ni tuan-tuan, dia cerita adab belajar masa tu. Masa dia belajar tu dia ngantuk, tersengguk dia. Maka guru dia buat macam mana? Dia suruh bangun, buka baju, tinggalkan baju dalam dia. Berdiri, tinggalkan baju dalam keadaan musim sejuk. Tak gigil tuan-tuan, kan? Suruh berdiri, pegang kitab, pakai baju dalam dia, hak lain buka. Suruh ngaji, maknanya tok guru baca, dia dengar sampai habis kelas. Tuan-tuan, sampai habis kelas. Musim sejuk, biasa pakai 3 lapis, kena pakai 1 lapis baju dalam je, tak menggigil tuan-tuan. Kita ni pula bukan tersengguk tuan-tuan, memang sah tidur belajar. Kadang-kadang gitu kan. Jauh beza. Tapi itulah contoh dia. Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, akhir zaman nanti kata Nabi SAW, ada jenis orang bukan tak hafal Quran, dia hafal Quran, tapi dia tolak hadis Nabi SAW. Dia tolak hadis Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kita duk tengok hari ini perbalahan yang berlaku di antara orang yang kita duk tengok dekat YouTube, dekat Facebook tu, apa semua tu. Tuan-tuan kena jaga-jaga dalam menanggapi. Jangan kita termasuk dalam golongan orang yang menolak hadis Nabi SAW. Kan?
Kadang-kadang tuan-tuan perbalahan, saya contoh tuan-tuan, kadang-kadang kita duk tengok perbalahan antara ahli sunnah dengan kaum muda, antara ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi, antara Asy'ariyah Maturidiyah dengan wahabi. Kadang-kadang berbalah tuan. Hak berbalah tu masing-masing tu title hebat-hebat. Tapi netizen cakap tu tuan-tuan, dia kutuk balik, padahal dia hujah masing-masing tu hadis Nabi. Tuan-tuan nampak tu tidak? Itu yang kadang-kadang kita bila tak belajar, silap-silap dia cakap tu betul, tiba-tiba kita tolak. Bila kita tolak tuan-tuan, menolak hadis Nabi yang benar, maka kedudukan di dalam dirinya ialah orang yang kafir. Terima Quran tapi tolak hadis Nabi, kafir tuan-tuan. Ya, terima Quran, tolak hadis, kafir. Kalau benda tu sahih sungguh. Sebab Nabi kata macam ni dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta tab'an hawahu lima ji'tu bih. Tidak dikatakan orang itu benar-benar beriman sehingga hawa nafsunya tunduk barang yang aku didatangkan dengannya. Nabi didatangkan dengan apa tuan-tuan? Dengan Quran. Satu. Maka kalau nafsu kita tak boleh tunduk dengan Quran, maka Nabi kata la yu'min. La yu'min tu ada dua tafsiran. Satu kata tak sempurna iman, satu kata kafir tu tak beriman. Dua tafsiran. Kalau hawa nafsu tak boleh terima apa yang didatangkan kepada Nabi. Apa benda yang didatangkan kepada Nabi? Yang didatangkan kepada Nabi, satu Al-Quran, nombor dua hadis dia. Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Nabi kata aku tinggalkan lepas mati aku dua perkara tak akan sesat siapa berpegang kepada keduanya. Apa dia? Kitabullah, satu kitab Allah iaitu Quran. Dua hadis Nabi. Wa sunnati, setengah riwayat kata wa itrati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata sunnah Nabi itu hadis dia bagi menerangkan apa-apa yang kesamaran di dalam Al-Quran. Jadi dua-dua tu Nabi kata kalau pegang dua lan tadilu, tak sesat. Pegang satu confirm sesat. Terima Al-Quran, tolak hadis Nabi. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan kita kena baca secara rasional. Barat dia memang suka cocok orang Islam ni. Suka gaduh dengan masalah furu'iyah. Kan? Timbulkan masalah furu'iyah supaya emosi orang Islam dia terusik dan supaya orang Islam berbalah, bergaduh. Padahal yang digaduhkan dua-dua tu ada hujah. Masalah furu'iyah dua-dua ada hujah. Maknanya contohlah tuan-tuan yang kita duk selalu apa orang kata duk berbalah daripada dulu sampai sekarang, kita duk tengok cerita pasal kunut subuh. Kunut subuh, tarawih, talqin, kan? Ni benda-benda yang bersifat furu'iyah. Kunut subuh buat boleh, tak buat pun boleh. Kenapa? Sebab yang kata tak buat, dia kata hadis tu hadis witir pada bulan Ramadan. Hadis witir pada bulan Ramadan. Bila hadis witir pada bulan Ramadan berlaku pada 16 ke atas, dan bulan Ramadan tidak melibatkan bulan lain. Jadi artinya pada witir, bukan pada subuh. Itu pada mereka yang menolak pada subuh baca kunut. Tapi dia pakai hujah tu. Yang kata kunut ni pun hujahnya ada. Nabi pernah subuh baca kunut. Cuma beza daripada sudut matan periwayatan hadis tu saja. Kan? Tapi kat sana ada satu ulama Yaman tuan-tuan, dia bahas tentang kunut subuh saja, satu kitab. Daripada sudut riwayat, dia cerita riwayat satu-satu, kemudian matan hadis, dan berapa banyak riwayat yang ada. Satu kitab je cerita pasal kunut subuh. Kita pula tuan-tuan baca kitab cerita pasal kunut subuh, tak cerita lain, memang tak nak baca pun. Kan? Itu baca kitab Mata'am Badin, campur-campur bab taharah, bab semayang, bab puasa, pun ngaji tak habis. Lagi batu bab satu kitab, lagi lah tak habis. Kan? Tapi benda tu dibahas oleh ulama'. Jadi benda ni tuan-tuan, benda yang bersifat furu'iyah, masing-masing ada hujah. Tetapi kita ni tuan-tuan duk berbalah. Bila berbalah kita tolak hujah tadi. Bila tolak hujah, hadis yang disebut tu hadis Nabi, bermakna kita tolak hadis Nabi. Bimbang-bimbang masuk dalam bab ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tak tahu, lebih baik diam, lebih bagus. Kita serah kepada orang yang tahu. Sebab tu kata ulama' tuan-tuan, orang macam kita dan macam saya ni tuan-tuan, kita ni berjenis orang awam, bukan ahli mustahid.
Tuan-tuan dan saya bukan ahli mustahid. Saya sendiri pun saya mengaku saya bukan ahli mustahid, tuan-tuan. Bukan orang yang pandai beristihad. Sebab ilmu tu tak sampai kepada jenis mustahid tu. Kan? Tak sampai. Mustahid ni pula banyak kategori. Ada yang mustahid mutlak. Mustahid mutlak ni macam siapa? Macam 4 mazhab tu lah. Maknanya kalau kita duk tengok Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka tu mustahid mutlak. Dia tak ikut pandangan dia dengan orang lain. Imam Syafi'i tak ikut pandangan Imam Maliki. Imam Maliki tak ikut pandangan Imam Syafi'i, tak ikut. Kenapa? Mereka itu ada kedudukan ilmu sampai mustahid mutlak. Dia tak boleh ikut orang lain. Tapi ada kategori mustahid juga, tapi dia mustahid muqayyad. Dia tak mutlak. Dia tak mutlak. Dia tak boleh beristihad sendiri. Dia kena ikut dia punya kaedah para imam-imam mustahid. Macam contoh kita, tuan-tuan, kita belajar dalil Imam Syafi'i tu, dia macam mana cara Imam Syafi'i punya pendalilan. Maka kita ni, tuan-tuan, nak beristihad ikut kaedah dia. Kalau sampai kategori kita boleh beristihad, itu hanya kategori mujtahid muqayyad, sebab kita ikut, bukan kita bina sendiri. Kan? Imam Syafi'i, dia punya perbahasan manhaj dia ada 4, iaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. 4. Ada 4 je. Kalau yang lain-lain, dia ada lain-lain lagi. Ada 14 sumber kalau dilihat, dibahaskan. Tapi dia ada 4. Dan 4 ni, tuan-tuan, kalau kita faham betul macam mana cara istinbat Quran, macam mana cara istinbat hadis, macam mana ijma' ulama', macam mana qiyas, maka kita masih dianggap ikut kaedah dia. Kaedah siapa? Kaedah Imam Asy-Syafi'i. Belum keluar daripada mustahid mutlak. Nak istihad diri tak boleh. Kan? Lagilah kita ni sekarang mustahid ilmu tu pun tak ada. Cuma kita ni belajar dengan ustaz yang bermazhab Syafi'i. Macam tuan-tuan kan, saya sebagai ustaz mazhabnya Syafi'i. Tuan-tuan belajar. Bila tanya tu tuan-tuan kategorinya orang awam. Jadi orang awam ni tak ada mazhab bagi dia. La mazhabalahu. Kata siapa? Syah Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Orang awam ni tak ada mazhab bagi dia. Mazhab dia siapa? Siapa yang dia belajar dengannya. Itu mazhab dia. Gitu. Sebab tu, tuan-tuan, kita duk tengok, kita ni bukan jenis ahli istihad. Bila bukan ahli istihad, kita ikutlah mana-mana ulama' yang kategori istihad, mana-mana mereka yang mampu untuk beristihad. Jadi jangan sampai kita dikategorikan menolak hadis Nabi SAW. Dengan kita mengikut mana-mana pandangan daripada mazhab itu, kita tidak menolak hadis. Kenapa? Setiap pandangan mazhab ni ada dalilnya tersendiri. Imam Syafi'i ambil yang kunut, Imam Hanafi tak ambil. Kan? Artinya bila tak ambil, dia ada hujah dalil. Kita bukan nolak dalil dia, tetapi kita pakai dalil Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu kita kena faham elok-elok. Kan? Saya contohkan gini. Macam seorang, tuan-tuan, pengerusi, dia mesyuarat. Ni nak faham mudahlah. Pengerusi mesyuarat nak selesaikan satu masalah. Tapi ahli mesyuarat tu ada 10. Ahli mesyuarat ada 10. Satu masalah nak minta pandangan ahli mesyuarat 10. Kan? Jadi kita tanya seorang-seorang, membicarakan satu masalah. Masing-masing akan keluarkan pendapat yang berbeza-beza. Kan? Lepas tu habis semua pandangan dia tadi, pandangan 1 dan 10, semua tu betul. Kan? Semua tu betul. Cumanya nak dipakai satu je. Daripada banyak-banyak tu nak dipakai satu. Jadi artinya bila satu dipakai, bukan bermakna menolak yang 9. Bukan menolak yang, sebab semua masing-masing dalam keadaan betul. Jadi cuma nak diguna pakai satu sahaja. Bukan makna menolak yang lain. Itu kategori dia. Sudah. Justru itu, kita ni selain kena mempelajari Al-Quran, kena belajar hadis. Kena belajar hadis. Cumanya, tuan-tuan, kita ni taklah belajar hadis secara formal yang betul-betul tu. Kan? Ada ulama' dia belajar hadis sunan sitah, belajar habis.
baca satu-satu daripada murid tok guru, kemudian ambil sanad daripada dia. Yang kita baca ni potong-potong. Ni 40 yang hadis akhir zaman punya, kan? Padahal hadis Nabi tu begitu banyak. Cuma kita jangan jadi golongan orang yang menolak hadis Nabi. Yang menolak hadis Nabi ramai. Dekat Malaysia ni yang jadi menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terima hadis. Tak terima hadis. Pula ada penyokong lagi. Ada penyokong lagi. Cuma tuan-tuan, kita ni nak dengan tidak kena belajar hadis Nabi bagi melepaskan fardu ain kita. Jadi cara paling mudah ialah kita belajar dengan mana-mana guru, kemudian tuan-tuan kita beramal dengannya, dan jangan banyak komen sangat. Hak yang lain-lain tu tuan-tuan, jangan banyak komen sangat. Tiba bimbang-bimbang kita komen tu hadis Nabi, sedaif-daif hadis Nabi masih lagi boleh pakai. Hadis daif tuan-tuan, sedaif-daif hadis Nabi boleh pakai untuk fadail amal. Boleh. Tu dia. Jangan sampai kita silap. Kita kalau tak ada ilmu mengenai perkara tersebut, lebih baik diam lagi bagus. Diam lagi bagus. Ulama-ulama hadis, saya contohkan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya cukup minat kalau dalam YouTube tu ada satu orang nama muhaddisin, iaitu Tuan Guru, siapa namanya, Kadir Yusuf ke Yusuf Abdul Kadir gitulah, kan? Tuan Guru Yusuf Abdul Kadir ke Abdul Kadir Yusuf. Dia ni tuan-tuan, kalau dengan sanad Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Tuan-tuan kenal Maulana Zakaria Al-Kandahlawi? Tak kenal Kitab Fadail Amal tu. Kitab Fadail Amal tu yang karang Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Jadi dia hak Malaysia tu, kalau tak salah saya, Syekh Yusuf Abdul Kadir. Dia belajar dengan anak murid Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Anak murid dia. Belajar dengan anak murid dia. Maulana Zakaria tu muhaddisin, ahli hadis. Dia karang kitab Fadil Amal. Tu yang kita duk baca kan, lepas asar, kadang-kadang lepas subuh baca. Dia tu muhaddisin. Dalam keadaan muhaddisin dia tuan-tuan, dia tidak tajrih, mana tak condemn orang lain. Dia tak condemn. Tu. Bahkan dia katakan, makin dia kaji hadis, makin dia kaji, dia melihat kehebatan ulama empat mazhab tu. Dia kata gitu. Makin dia kaji, rupa-rupanya empat mazhab tu memang orang yang hebat. Memang hebat. Kita bukan kaji tuan-tuan, kita pula condemn orang. Contohlah, ni selalu yang biasa kita duk tengok, kalau tengok apa dalam perbahasan orang kata, dia kata tengok dalam mazhab Syafi'i, ni kalau orang tak perhati, dalam mazhab Syafi'i mana ada hadis Bukhari. Kita pula dikatakan hadis Bukhari Muslim hadis sahih, betul tak? Dia kata mana ada dalam kitab Syafi'i hadis Bukhari, kan? Kalau agak-agak kan kepala otak kita tuan-tuan, terima tak macam tu? Terima tak? Kita mesti kata tu tak ada hadis sahih, hadis Bukhari pun tak ada dalam kitab Al-Um, kata gitu. Tak ada hadis Bukhari pun. Tuan-tuan, kalau orang jenis tak pandai, memang diterima. Tapi kalau orang jenis pandai, dia akan kaji Imam Bukhari ni lahir bila, Imam Syafi'i lahir bila. Dia akan kaji Imam Syafi'i tu lahir bila, Imam Bukhari tu lahir bila. Imam Bukhari tuan-tuan dengan Imam Syafi'i, dulu Imam Syafi'i daripada Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari pun tak pernah sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau tak pernah bersezaman, mana mungkin dalam kitab dia tu ada Sahih Bukhari? Faham tak? Artinya Imam Syafi'i itu ahli hadis juga. Di sana ada Musnad Syafi'i. Musnad Syafi'i ini maknanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia sendiri punya sanad, ada. Imam Abu Hanifah ada, dia pun sendiri punya sanad. Sebab tu tuan-tuan, kita duk tengok hari ni, bila orang tak kaji tahun lahir bilanya seorang ulama-ulama tu, artinya kadang-kadang mudah sangat ditipu. Mudah sangat ditipu. Tu.
Kita kena faham elok-elok tuan-tuan tu. Contoh lagi tu yang selalu orang kata tuan-tuan, pandangan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab, orang kata Wahabi. Tu tuan-tuan, tahun dia hidup tahun 1000 lebih. Tahun hidup dia. Tapi ada satu nama yang sama tahun 200. Tahun 200. Jadi kalau kita ni jenis tak cermat, mana satu sebenarnya yang dituduh tu? Kena kaji. Begitu juga cerita, contoh tentang Sa'labah. Tentang Sa'labah. Haji, Sa'labah ni ceritanya apa biasa? Apa dia? Miskin jadi kaya. Dah kaya tak bayar zakat. Kan? Betul tak? Kita faham tuan-tuan, bila miskin jadi kaya, dah kaya tak bayar zakat. Orang tak bayar zakat hukumnya berusia. Tuan-tuan, menolak kewajipan zakat tapi sebab tu pada zaman Sayyidina Abu Bakar, orang murtad, tuan-tuan baca orang murtad riddah pada zaman Abu Bakar tu, iaitu dia kata apa? Riddatun la Abu Bakar laha, disulis oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi kitab tu. Dia kata kemurtadan yang ketiga tidak ada Abu Bakar padanya. Zaman Sayyidina Abu Bakar, orang murtad tu ialah orang tak bayar zakat. Diseperang oleh Sayyidina Abu Bakar. Cuma nak sebutkan kepada kita tuan-tuan, cerita tadi Sa'labah tu, dia kaya tak bayar zakat. Dia kaya tak bayar zakat. Persoalan timbul gini, cerita tu betul tak betul? Cerita tu kenapa? Bila kita buka dalam kitab Bidayah wan Nihayah, cerita pasal Sa'labah. Sa'labah zaman Nabi ni ada ramai punya. Nama tu ada ramai. Ada ramai nama Sa'labah tu. Ada ramai. Berapa? Kalau tak silap tuan-tuan, 4 orang nama Sa'labah. Jadi yang kita tuduh tu Sa'labah mana satu? Dan satu lagi, bila duk tengok-tengok balik Sa'labah yang diceritakan tu, dia terlibat dalam perang Badar. Terlibat dalam perang Badar. Bila terlibat dalam perang Badar ni, ada hadis yang sahih daripada Nabi. Dia kata apa? La yadkhulun nara man syahida Badran wal Hudaybiyah. Nabi kata tak akan masuk neraka orang yang terlibat dalam perang Badar dan Hudaybiyah. Jadi kalau Nabi kata tak masuk neraka, artinya masuk syurga. Sa'labah ni antara orang yang ikut perang Badar, artinya dia masuk syurga. Jadi kaedah nak letakkan sejarah tu, kan? Tu nak kena buat research balik semula. Rupa-rupanya bukan dia. Dalam kitab tafsir Al-Munir, Dr. Wahab Az-Zuhaili sebut kisah cerita orang tak bayar zakat ni. Ada 3 nama orang tu, tapi tak ada seorang pun yang nama Sa'labah tu. Faham tuan-tuan? Jadi koreksi balik cerita itu. Bukan maksud nak menafikan, kerana ulama-ulama bawa cerita itu supaya kita berhati-hati dalam konsep itu, supaya berhati-hati. Jadi bab ni lah, bila kita duk tengok, duk cerita tadi dalam hadis, kita tak boleh tolak hadis Nabi. Tak boleh tolak. Sebab dia adalah merupakan hadis Nabi penghurai kepada Al-Quran. Bila tak boleh tolak, mana kena terima dua-dua. Bila kita sampai satu zaman nanti ada orang tak terima hadis Nabi, masa tu tuan-tuan jaga. Jaga. Kerana zaman tu akan berlaku, masa tu akan datang, dan orang yang tolak hadis Nabi akan ada. Terima Quran saja. Terima Quran, hadis tak terima. Tu. Sebab tu benda-benda seperti itu kita kena faham. Lebih-lebih lagi contoh lebih dalam. Cerita contoh tuan-tuan antara Al-Quran, hadis Nabi dengan Israiliyat. Antara Al-Quran, hadis Nabi dengan Israiliyat. Maksud Israiliyat ni ialah cerita-cerita yang kita terima daripada Bani Israel. Cerita-cerita tu, kan? Cerita-cerita tu kategorinya 3. Pertama, kita tolak habis, sebab Quran pun tolak. Yang kedua, terima. Kenapa? Sebab Quran pun sebut, ada dalam Quran benda tu. Yang ketiga, tawakuf. Maknanya tak boleh tolak, tak boleh terima, sebab dia jadi pengajaran semata-mata, ibrah. Sebab Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'ada minan nar wa hadithu an bani Israil wala haraj. Nabi kata gitu.
siapa-siapa berbohong dengan aku, maka dia duduk dalam neraka. Dan hendaklah kamu cerita tentang Bani Israel wala haraj, yang tak ada masalah pada cerita tersebut. Contohnya macam mana tuan-tuan? Ni tuan-tuan nak bang ke nak terus? Terus Teruslah. Teruslah. Saya contohkan tadi antara Quran, hadis Nabi dengan Israiliyat. Contoh, dalam Quran ada sebut Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar Allah. Safa Marwah ni tempat sa'i. Kan? Okey, itu ayat Quran dia. Sejarah hadis Nabi cerita tentang itu, siapa dia? Cerita apa? Sejarah yang tuan-tuan faham tentang Safa Marwah ni, cerita apa? Apa? Siti Hajar lah. Lari cari air, kan? Cari air Zam-Zam dah keluar. Nabi Ismail masa tu daripada Safa ke Marwah, lari. Lalas Nabi Ismail ketuk-ketuk kaki, keluar air Zam-Zam. Makna ini cerita yang sahih berdasarkan hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi. Nabi cerita, Quran kata Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu ayat Quran dia. Tapi hadis ni datang cerita pasal Siti Hajar yang Nabi Muhammad cerita. Okey. Datang satu lagi Israiliyat yang cerita pasal Safa Marwah juga. Israiliyat dalam tafsir dia sebut. Dia sebut Israiliyat tu bukan pegang pada tu, nak ceritakan kat sana pun ada cerita yang tak betul. Faham tak? Itu ulama-ulama masukkan kat situ tu nak bagi faham kat kita perbezaan apa Nabi kata, laporkan apa yang orang Bani Israel cerita. Maka yang dia cerita ialah Safa Marwah ni, ya, dua orang Yahudi berzina lelaki perempuan, kena sumpah jadi batu Safa dan Marwah. Ini cerita Israiliyat. Tapi disebut dalam kitab tafsir nak buat perbandingan. Sebab tu benda ni kita kena faham. Sebab dianya menguraikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ambil Quran semata-mata tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah jelas. Barulah jelas. Tu kaedah dia. Bismillah. Jadi maknanya kita tak boleh tidak kena terima hadis Nabi. Tapi golongan yang nak nolak Nabi ni ramai. Macam mana tuan-tuan golongan nak nolak Nabi? Saya contohkan. Orang akan tolak Nabi bermula daripada sudut sejarah keturunan dia dulu. Sebelum apa yang dia cakap. Sejarah keturunan Nabi itu diselewengkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselewengkan. Sebab itu tuan-tuan tengok dalam sejarah Islam ada ayat berbunyi begini. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Apa maksud dia? Dan orang-orang yang diberikan kitab mereka kenal Nabi macam kenal anak-anak mereka. Itu juzuk 2 tuan-tuan. Surah Al-Baqarah juzuk 2. Orang-orang ahli kitab kenal Nabi macam anak-anak mereka. Ahli kitab ni tuan-tuan belum pada zaman Nabi ada dah. Kan? Dan dia pun tahu cerita pasal Nabi Muhammad. Sebab Nabi-Nabi sebelum pada Nabi Muhammad cerita pasal Nabi Muhammad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israili inni. Apa dalam Quran surah Shah tu? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa kata dengan kaum dia, aku ni rasul kepada kamu, aku membenarkan kitab Taurat Nabi Musa, aku nak beritahu kau lepas aku ni ada nama orang namanya Ahmad, iaitu Muhammad. Maknanya Nabi dulu bawa cerita pasal Nabi Muhammad. Jadi ayat tu menghuraikan ayat yang saya baca awal. Tapi ayat berikutnya kata wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran ini. Quran sebut tu. Artinya apa? Sebahagian daripada mereka menyelewengkan fakta tentang Nabi Muhammad. Artinya apa? Belum pada Nabi Muhammad datang sudah ada gerakan untuk menyelewengkan fakta tentang kenabian dan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dah mula boleh jatuhkan peribadi, maknanya dia akan jatuhkan apa juga yang datang daripada Nabi. Betul tak? Berupa hadis dia.
Macam orang lah tuan-tuan, seorang tokoh ulama hebat, kan, cakap dia orang dengar, dia nak condemnkan macam mana? Dia jatuhkan peribadi dia, habis, kan? Itu sebab dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad ni, memang golongan ahli kitab banyak nak jatuhkan Nabi Muhammad, tetapi datang ayat Quran membela balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, pusing macam mana pun tentang kenyataan Nabi Muhammad, akan ada orang bangkit membela tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap dia, perbuatan dia, perilaku dia, semuanya akan ada pembela. Sebab hadis itu ialah aqwalun wa af'alun wa taqrirun, af'alun wa aqwalun wa sifatun wa taqrirun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan, sifat dan pengakuan, maka itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada orang bangkit. Sebab tu tuan-tuan, kita ni nak kena belajar juga tentang Nabi. Bukan sekadar hadisnya, nak belajar tentang Nabi. Takut-takut orang bawa cerita tak betul, kita pun ya. Sebab tu kat sana tuan-tuan, Imam At-Tirmizi, salah seorang antara Sunan Sittah tu tuan-tuan, dia ada mengarang kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah tu maksudnya apa? Ciri-ciri tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan cara Nabi duduk dia, muka dia, bentuk badan dia, kebiasaan dia, apa semua tu disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita kena belajar bab tu. Supaya apa tuan-tuan? Dalam kitab hadis ni, Syama'il Muhammadiyah, hadis terakhir. Tuan-tuan baca hadis last hadis tu, iaitu hadis man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bih. Tu hadis last dalam kitab tu. Maksud dia apa? Siapa tengok aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihat aku, kerana syaitan tak boleh menyerupa diri macam mana aku. Jadi itulah sekali dalam kitab tu. Syaitan tak boleh nak menyerupa, kan? Tapi kalau kita tak belajar siapa dia Nabi, rupa bentuk sifat dia, akhlak dia, macam mana yang kita nak kenal tu Nabi, kan? Sebab tu kena kenal. Jadi apa yang kita kenal tentang Nabi, itulah hadis yang disebut oleh Nabi. Daripada ungkapan dia, perbuatan dia, sifat dia, dan juga takrir dia, mana pengakuan dia, maka itulah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan? Dalam bab hadis, hadis tu diterjemahkan begitu. Tetapi kalau tuan-tuan baca kitab akidah, hadis lain. Hadis lain. Dalam bab hadis Nabi, tuan-tuan baca apa dia hadis, iaitu apa perkataan Nabi, apa perbuatan Nabi, apa sifat dia, apa pengakuan dia, itu hadis. Tapi bila tuan-tuan belajar bab akidah, cerita bab hadis, hadis tu bukan hadis Nabi. Hadis tu lawannya qadim. Faham tuan-tuan? Hadis lawannya qadim. Qadim tu siapa? Qadim tu siapa? Allah. Hadis tu kita. Tuan-tuan baca bab kitab tauhid, bab keterangan tentang alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Berapa kategori? Ada 4. Qadim lil qadim. Maksudnya Allah puji diri dia. Qadim lil qadim. Allah yang Maha Qadim puji diri dia sendiri. Mana ayat dia? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali dia. Dia sendiri kata lagu tu. Maka itu puji qadim lil qadim. Nombor 2, qadim lil hadis. Allah puji makhluk dia. Hadis kat situ makhluk. Jadi qadim lil hadis. Siapa dia? Allah Ta'ala puji makhluk dia. Macam mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi. Kan? Macam mana Allah berselawat kepada Nabi? Macam mana bunyi selawat dia? Macam mana bang? Macam mana? Ni cerita perkataan hadis bab tauhid lah, bukan bab hadis ni. Macam mana Allah Ta'ala puji hamba dia macam mana? Bang? Tak pernah dengar? Bab tauhid kata Allah puji hamba dia, iaitu kalau ikut ayat tu Allah puji Nabi Muhammad, kan? Allah puji Nabi Muhammad itu dengan menurunkan rahmat, bukan dengan bunyi Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan menurunkan
rahmat. Rahmat tu bila turun kepada Nabi Muhammad, dan bila Nabi Muhammad tu datang atas muka dunia, dia memberi rahmat ke sekalian alam. Dalil Quran datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu dia. Allah puji Nabi Muhammad SAW dengan diturunkan rahmat. Sebab Allah Ta'ala ni Maha Qadim. Dia Maha Qadim. Dia tak serupa dengan makhluk. Jadi cara muji tu tak serupa hak macam kita puji. Baik. Kemudian hak ketiga, iaitu puji hadis lil hadis. Puji hadis lil hadis. Maksudnya apa? Makhluk puji makhluk. Makhluk puji makhluk. Macam tuan-tuan puji orang, kan? Kita duk tengok ada orang perempuan lalu kita, oh lawanya kau, kan? Puji makhluk. Kita makhluk, yang kita puji pun makhluk. Tetapi tuan-tuan, kita puji makhluk bukan sifatnya mutlak. Bukan sifatnya mutlak. Kita puji orang, contoh Pak Imam, oh handsome lah Pak Imam. Contoh, lawa lah Pak Imam ni, kan? Lawa kat dia tu, Imam urus sendiri ke Allah Ta'ala bagi? Lawa yang kita puji kat Pak Imam tu, Imam yang jadikan sendiri ke Allah Ta'ala bagi? Allah. Artinya lawa kat dia tu bukan dia yang urus, Allah Ta'ala yang urus. Jadi lawa kat dia tu bersifat majaz, iaitu bersifat pinjaman. Artinya bila kita puji kat dia tu majaz saja, hakikatnya balik kepada Allah. Gitu. Itu hadis lil hadis. Kemudian nombor 4, hadis lil qadim. Pujian makhluk kepada Allah. Pujian makhluk kepada Allah. Hak macam mana? Tu yang bunyi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tu. Kan? Hadis bagi qadim. Itu perkataan hadis dalam bab akidah. Yang ini kita bahas hadis di dalam bab hadis Nabi SAW. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan dah faham, kita berhenti tak kat itulah. InsyaAllah kita sambung pula hadis yang berikutnya selepas ni. Cumanya tuan-tuan, kita kena ingat, kita kena jadi orang yang berlapang dada, bersemangat tinggi, dan jadi orang yang orang panggil apa, terbuka apabila berdepan dengan hadis Nabi. Apabila berdepan dengan hadis Nabi. Kerana apa? Apa yang diungkapkan oleh Nabi, selain kepada dia merupakan syariat yang wajib diikuti kepada kita, dia merupakan ujian untuk kita. Apa yang dicakap oleh Nabi tu, selain dia menerangkan syariat kepada kita, dia juga ujian bagi kita. Sebab ada bab kita boleh terima, ada bab kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Belajarlah kita tunduk kepada apa yang disebut oleh Nabi. Saya nak sebutkan contoh lain macam mana. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, dalam hadis, banyak benda yang Allah Ta'ala bagi kita makan. Banyak benda. Tapi yang Allah tak bagi makan satu je, babi tu. Kan? Hak lain nak makan, makanlah. Nak makan unta, lembu, kambing, ayam, kan? Tak kira apa benda, boleh. Tapi yang tak boleh makan, yang dikatakan haram, babi je. Kalau kita kaji, babi tu manfaat banyak. Daripada daging, kulit, lemak dia, tulang dia, semua ada manfaat. Jadi gelatin, boleh buat bisnes, boleh buat macam-macam lah kan. Bermakna manfaat banyak. Benda bermanfaat tapi Allah kata haram. Kan? Benda manfaat tapi Allah Ta'ala kata haram. Hak yang ni haram, lain tak apa, yang ni saja. Maka di sana boleh kita katakan, dan bahkan ulama pun kata, bahkan Nabi pun kata, benda tu sebagai ujian keimanan kepada kita. Kan? Ujian keimanan kepada kita. Jadi begitu juga hadis Nabi semua tu, ujian keimanan kepada kita. Boleh terima, tak boleh terima. Tu boleh terima, tak boleh terima. Wallahu alam. Sekadar itu untuk pertemuan kita kali ini. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripadanya, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan shadiqan wa dinan qaima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.